Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Geografi tingkatan 3, bab 10 Sumber Hutan. Murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks kamu bermula daripada muka surat 164 sehingga muka surat 174. Kita lihat apakah yang akan kamu pelajari dalam bab 10. Pertama sekali, murid-murid akan dapat menjelaskan definisi sumber hutan. Yang kedua, dapat menghuraikan kepentingan pengurusan sumber hutan. Yang ketiga, menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan, dan yang keempat dapat membezakan peranan agensi yang berkaitan dengan pengurusan hutan di Malaysia. Sedikit info tentang hutan. Royal Bloom merupakan sebuah hutan berkeluasan 300,000 hektar dan berusia 130 juta tahun yang tidak pernah diterokai oleh manusia. Murid-murid, Institut Penyelidikan Perhutan Malaysia ataupun dikenali sebagai FRIM merupakan salah sebuah institusi yang terkemuka dalam penyelidikan perhutanan tropika di dunia sejak tahun 1929. FRIM menjadi sebuah badan berkanun sepenuhnya dengan ditadbir oleh Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia di bawah Kementerian Perusahaan Utama pada tahun 1985. Murid-murid, apa itu sumber hutan? Sumber hutan merupakan khazanah alam semula jadi yang unik dan penting. Malaysia amat bertuah kerana dianugerahi sumber hutan semula jadi yang bernilai tinggi serta memberi sumbangan kepada sosioekonomi negara. Sumber hutan merupakan sumber yang boleh baharu. Sumber hutan juga meliputi kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara semula jadi di dalamnya. Di negara kita, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun serta jumlah taburan hujan yang tinggi telah menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Pengurusan sumber hutan dijalankan bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan melalui pemeliharaan dan pemuliharaan. Pengurusan sumber hutan ini memainkan peranan yang penting dalam pelbagai aspek. Kita lihat 4 kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Pengurusan sumber hutan memainkan peranan penting untuk menjamin keseimbangan ekosistem. Ekosistem merupakan proses interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Pengurusan sumber hutan secara terancang sangat perlu bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem ini. Pengurusan sumber hutan ini memainkan peranan yang penting sebagai keperluan masyarakat setempat. Persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat, terutamanya dari aspek signifikan dan pergantungan hidup mereka terhadap elemen-elemen berkenaan. Fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber bahan makanan, membina tempat tinggal, menyediakan pelbagai peralatan dan juga sebagai sumber pendapatan. Antara contoh hasil hutan yang menjadi keperluan masyarakat setempat seperti rotan, kayu gaharu dan juga buah-buahan.
Seterusnya, pengurusan sumber hutan juga memainkan peranan dalam menggalakkan aktiviti ekopelancongan. Murid-murid, sumber hutan sangat penting dalam membangunkan aktiviti ekopelancongan. Pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan lipur, air terjun dan melihat kepelbagaian flora dan juga fauna. Antara contoh kawasan ekopelancongan yang terdapat di negara kita iaitu negara Malaysia seperti Taman Negari Royal Bloom, Taman Negara Endau Rompin dan Taman Negara Nia. Dan akhir sekali, kepentingan pengurusan sumber hutan ini dapat menjamin supaya sumber bahan mentah sentiasa ada bekalan. Okey, berikut adalah beberapa contoh sumber bahan mentah yang berasaskan sumber hutan. Yang pertama sekali, sumber hutan iaitu kayu keras untuk kegunaan perabot, papan lapis, kayu gergaji dan bahan binaan. Okey. Kedua, sumber hutan rotan dan buluh untuk kegunaan perabot dan kraftangan. Daun bengkuang untuk membuat tikar dan bakul. Batang nibung untuk membuat tiang rumah dan cerucuk kelong. Dan juga daun nipah untuk kegunaan pembuatan atap. Seterusnya, kita lihat usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia. Usaha memelihara dan memulihara sumber hutan perlu dijalankan untuk mengawal kegiatan penerokaan hutan tanpa kawalan kerana sumber hutan merupakan khazanah alam yang amat bernilai kepada manusia dan alam sekitar. Terdapat 4 usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Apa itu pemeliharaan dan pemuliharaan? Pemeliharaan ialah usaha-usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya dengan mewartakan hutan, simpan dan juga taman negara. Pemeliharaan pula ialah usaha-usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Contohnya penghutanan semula dan juga penubuhan ladang hutan. Okey, ada 4 usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di negara kita. Yang pertama sekali ialah tapak ramsar. Yang kedua, pembangunan lestari. Yang ketiga, geopark. Dan yang keempat, taman negara. Kita lihat pula peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Badan kerajaan dan badan bukan kerajaan di Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif dalam pengurusan hutan. Kita lihat badan-badan kerajaan yang telah mengambil beberapa inisiatif dalam pengurusan sumber hutan di negara kita. Pertama sekali ialah Jabatan Alam Sekitar iaitu JAS. Jabatan ini bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan melalui pengurusan hutan secara berkekalan dan juga penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Yang kedua iaitu Sabah Forestry Department
Agensi ini bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan rizab hutan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari. Ia juga merupakan penjaga kira-kira 49.1% daripada jumlah keluasan tanah di negeri ini pada tahun 2013. Seterusnya, badan kerajaan yang seterusnya iaitu Sarawak Forestry Corporation. Badan ini melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, pemeliharaan hidupan liar, kawasan penuhaian dan penguatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Seterusnya, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara iaitu Perhilitan. Badan kerajaan ini berperanan mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan juga fungsi ekologi. Jabatan ini juga meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penglibatan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti. Dan akhir sekali, badan kerajaan iaitu Institut Penyelidikan Perhutanan FRIM. Institut penyelidikan ini berperanan menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemeliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Seterusnya, kita lihat pula badan bukan kerajaan yang terlibat dalam pengurusan hutan di Malaysia. Pertama sekali, Sahabat Alam Malaysia iaitu SAM. Badan bukan kerajaan ini mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi adalah secara lestari. Mereka juga berperanan mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Badan bukan kerajaan yang seterusnya iaitu Malaysian Nature Society. Badan ini melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan serta memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Seterusnya, The Wildlife Trade Monitoring Network. Jabatan ini berperanan menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. Badan seterusnya iaitu Global Environment Centre menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap. Dan akhir sekali, badan bukan kerajaan iaitu WWF. Badan ini berperanan menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah seperti memelihara kepelbagaian biologi dunia, memastikan sumber semula jadi boleh diperbaharu dan digunakan secara lestari dan juga menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran awam. Itu sahaja peranan-peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia iaitu badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan.
Baiklah murid-murid, tadi kamu dah dengar sedikit penerangan tentang tajuk hari ini iaitu sumber hutan. Kita dah dengar dan pelajari apa dia kepentingan pengurusan sumber hutan, apa dia usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia dan juga apa dia agensi-agensi pengurusan sumber hutan yang berperanan mengambil inisiatif dalam pengurusan hutan di negara Malaysia. Itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya pada lain hari. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.